Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji amma ba'd. Pertama-tama dan selama-lamanya kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kekuatan untuk menunaikan ibadah puasa di siang hari dan juga menunaikan solat ibadah tarawih di malam hari. Mudah-mudahan amalan kita yang kita lakukan pada ketika ini dapat diteruskan istiqamah sehingga akhir Ramadan, dan mudah-mudahan walaupun dalam keadaan serba kekurangan, walaupun dalam keadaan kita tak dapat bersama-sama dengan sahabat-sahabat berjemaah di masjid, walaupun dalam keadaan mungkin tarawih kita lebih pendek daripada tahun-tahun sebelum ni, semoga semua itu tetap menjadikan kita seorang yang terdidik dengan madrasah Ramadan. Alhamdulillah. InsyaAllah pada ketika ini, saat ini kita akan sambung lagi pengajian fiqh sunnah. Kita akan menyentuh tentang hukum ahkam qiyam Ramadan, terutamanya masalah qiyam Ramadan di rumah. Jadi apa tu qiyam? Kita dah sebutkan sebelum ni tentang hukum hakam berkaitan qiyam Ramadan. Cuma pada kali ini kita lebih fokus kepada memandangkan telah dekat 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kita nak tengok sejauh mana, bagaimana kita nak mengoptimumkan kita nak mengoptimumkan pahala dalam masa yang masih berbaki sedikit ini. Tak sampai setengah bulan lagi kita akan tamat melepasi bulan Ramadan. Jadi masa yang singkat ni bagaimana kita nak memperolehi, bagaimana kita nak mendapat pahala paling optimum. Bagaimana kita nak mendapat orang lain dapat 1 pahala, kita dapat 2 pahala. Bagaimana kita nak mendapat orang lain dapat 2 pahala, kita dapat 4 pahala. Iaitu melalui qiyam Ramadan. Apa tu qiyam Ramadan? Qiyam ni bermaksud mendirikan, menghidupkan. Itu maksud qiyam. Para ulama salaf, bila mana mereka menghidupkan malam-malam Ramadan, mereka mendirikan qiyam Ramadan, mereka memang tak tidur malam. Start daripada lepas isyak sampai ke subuh, malam dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tidur pun itu sebab tertidur, penat dan sebagainya. Jadi memang malam pada zaman dahulu diisi dengan ibadah, sehingga hari ini masih ada lagi para masyayikh yang soleh. Mereka ni mendirikan solat tarawih bermula lepas isyak sampai ke sebelum fajar. Masa yang tinggal tu memang betul-betul cukup untuk bersahur sahaja. Jadi bila sebut qiyam Ramadan, Nabi SAW sebut ada 2 hadis. Pertama, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kedua, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Satu Nabi sebut shama, puasa. Kedua Nabi sebut qama, iaitu menghidupkan malam. Shama berpuasa pada waktu siang dan menghidupkan malam berlaku pada waktu malam, menghidupkan Ramadan. Maka pada malam Ramadan bermula lepas isyak sampai ke subuh, semua itu dipanggil qiyam Ramadan, menghidupkan malam Ramadan. Kita sebab mungkin dah terdoktrin daripada kecil, sebut saja malam Ramadan tarawih, sebut je malam Ramadan tarawih. Sampai bila diperlis 2-3 menjak ni 2-3 menjak kita mula banyak buat solat qiyam pukul 3 pagi berjamaah. Dah ada orang bertikai ataupun ada orang tanya, mana dalil kata sunat qiyamul lail buat waktu malam berjamaah di masjid, bukan qiyamul lail afdal buat kat rumah. Cuma kadang-kadang masalahnya, tanya tu baguslah, tapi yang tanya tu kat rumah tak buat langsung, itu yang masalah lah. Dan sepatutnya yang tanya tu memang buat di rumah. Jadi tak apalah dia tanya boleh ke buat kat masjid. Jadi bila sebut qiyam Ramadan, bila sebut tarawih dengan qiyamul lail, kita dah faham seolah-olah tarawih tu satu benda, qiyamul lail tu satu benda. Sedangkan
Tarawih tu datang daripada mana istilah tarawih tu? Tarawih ni datang daripada istilah tarwihah, iaitu berehat. Yang mana ulama salaf, mereka lepas 2 atau 4 mereka akan berehat. Sebab tu bila mana berehat tu banyak kali, maka lekatlah nama tarawih. Jamak kepada perkataan tarwih, berehat. Ambil ruang masa sekejap, rehat, bancuh kopi ke, tawaf ke, baring ke, landing ke dan sebagainya sebelum meneruskan lagi solat pada waktu malam. Dari situ lekat nama tarawih. Jadi solat tu dimakan solat tarawih kerana banyak berehat. Tapi pada asalnya pada zaman Nabi dan sahabat, tarawih bukan namanya. Namanya sama dengan hadis yang kita sebutkan tadi, man qama Ramadan imanan wahtisaban. Siapa yang menghidupkan Ramadan dengan penuh keimanan dan juga penuh pengharapan untuk mendapatkan pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru dinamakan sebagai solat qiyam. Ia termasuk dalam solat qiyam di malam hari. Maka dari situ kita akan faham solat tarawih ataupun solat pukul 3 pagi qiyamul lail adalah solat yang sama, iaitu solat qiyam. Sebab tu tak perlu niat pun. Sahaja aku sembahyang solat tarawih kerana Allah Ta'ala, tak perlu niat pun. Kerana apa? Kita niat sembahyang lepas isyak, kita sembahyang sunat. Niat apa? Niat sembahyang malam. Automatik kita sembahyang itu kerana ini adalah bulan Ramadan. Maka kita sembahyang pada malam tersebut. Dan sebenarnya Nabi SAW berqiyamul lail bukan sahaja pada bulan Ramadan. Bulan-bulan lain pun memang Nabi akan solat, kadang-kadang Nabi solat lepas isyak. Kadang-kadang Nabi solat sebelum tidur. Dan Nabi akan sambung pula bangkit pada sepertiga malam terakhir. Kadang-kadang Nabi start awal dan sebagainya. Jadi semua itu dipanggil solat qiyam, menghidupkan malam Ramadan. Dan bila kata qiyam Ramadan pula, ini satu salah faham. Sebut qiyam je tarawih. Sebut qiyam je qiyamul lail. Bila kata qiyam Ramadan, menghidupkan malam Ramadan tidak mesti dengan solat. Termasuk dengan apa-apa amalan soleh yang lain. Termasuk juga kalau sedekah waktu malam pun boleh juga. Sedekah waktu malam. Tapi sedekah ni orang kata berapa second ya, berapa saat. Kemudian membaca Al-Quran, beriktikaf di masjid, berzikir, pegang tasbih, subhanallah, 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 berzikir. Malahan sebahagian masyayikh di tanah Arab sana yang soleh, mereka ni beriktikaf di masjid bukan setakat pada malam Ramadan, termasuk pada siang Ramadan. Kira start masuk 10 malam terakhir tu, start masuk malam 21 Ramadan, mereka akan duduk di masjid, mereka akan keluar hanya untuk keperluan kerja, belajar, mengajar dan sebagainya. Habis tu masuk masjid. Sehingga seorang hamba Allah sampai ingat lagi di Hayu Ashir di Mesir, dia sampai sakit, demam. Kerana mungkin kalau rehat ke, dah tua sama, sampai dia demam sakit tu, sampai tak darat bangun, bagaying saja. Dia orang nak bawa ke hospital pun tak mau. Dia kata nanti lepas raya baru buat ke hospital. Tunggu Ustaz bagi habis Ramadan dulu. Sampai begitu sekali semangat mereka memburu menghidupkan Ramadan. Jadi mereka memahami qiyam Ramadan bukan setakat solat malam, malahan juga beribadah pada waktu siang. Kiranya bulan Ramadan itu dihidupkan dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin semak dirahmati Allah. Jadi jelas kepada kita tak ada beza antara tarawih dengan qiyamul lail. Cuma mungkin qiyamul lail lebih afdal pasal lebih dekat kepada waktu subuh. Tapi tetap lepas isyak pun afdal juga kerana itu dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat, terutamanya pada bulan Ramadan. Kiranya lepas bulan Ramadan ni, kalau rasa seronok bulan puasa boleh qiyamul lail, bulan lain tak dapat qiyamul lail, sebenarnya bulan lain pun boleh qiyamul lail. Lepas isyak balik rumah tak ada kerja, sembahyang itu dikira sebagai qiyamul lail. Qiyam, menghidupkan malam dengan solat. Baik, itu ahkam qiyam. Itu solat qiyam. Seterusnya, yang kedua pula, antara timbul isu tentang masalah solat qiyam ini, apakah bacaan yang disunnahkan? Berapa bilang rakaat? Berapa bilang rakaat yang disunnahkan untuk solat qiyam?
8 ke 11, 8 11 kalilah. 11 tu 8 solat qiyam, 3 witir. Ataupun 13, ataupun 23, ataupun 36, ataupun 39, ataupun 40. 40 rakaat pun ada orang buat waktu malam ni. Jadi yang mana lebih afdal sebenarnya? Banyak pandangan yang dilontarkan oleh para ulama dalam masalah ni. Antaranya masalah timbul sunnah solat malam itu pada bilangan rakaatnya ke ataupun pada lamanya solat tersebut. Jumhur ulama memandang sunnah solat malam itu terletak pada lamanya solat tersebut. Bila nama solat qiyam, automatik dia akan jadi solat yang panjang. Hanya sebagai ulama saja yang pandang terpencil, mereka meletakkan afdal solat malam ini terletak pada bilangan rakaatnya, Syekh Albani. Tapi dia, orang kata, pandangan dia ditolaklah oleh ulama-ulama lain. Sebab ulama salaf tak pernah petikai pun masalah bilangan rakaat. Boleh kata memang mereka faham. Mereka faham solat malam adalah solat yang panjang. Kerana itu para sahabat radhiyallahu anhum berkata, kami sembahyang malam qadra mi'atain. Mi'atain maksudnya 200 ayat ni anggaran lebih kurang kasarnya satu surah Al-Baqarah ataupun paling kurang 2 juzuk, 20 helai. Itu qadra mi'atain, lebih kurang 200 ayat. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum mereka membaca 200 ayat Al-Quran ataupun minimum kita kata 20 helai pada 8 rakaat. Bahagi 20 helai bahagi 8. Berarti satu rakaat sehelai lebih, sehelai setengah lebih kurang. Itu minimum. Dan bila mana mereka sembahyang pada 8 rakaat mereka menghabiskan surah Al-Baqarah. Dan mereka melihat orang yang menghabiskan surah Al-Baqarah pada dalam 13 rakaat, mereka kata innahu qad akhaffa. Dia dah meringankan solat tersebut. Ni 24 helai tau. Satu juzuk 10 helai, 2 juzuk 20 helai. Satu surah Baqarah 24 helai dihabiskan dalam 8 rakaat. Kalau perhabis dalam 13 rakaat, dia berkata kawan ni sembahyang relax. Bila datang zaman kemudian lagi, orang makin tak mampu, akhirnya di-up lagi jadi 20 rakaat. Kemudian lagi, orang makin tak mampu lagi, itu yang jadi sampai 40 rakaat ke atas tu. Tujuannya kerana mereka target malam ni mesti habiskan surah Al-Baqarah 24 helai. Itu perbuatan salaf. Jadi mereka tidak nampak sunnah solat malam itu pada bilangan rakaat, mereka nampak pada panjangnya bacaan tersebut. Jadi terpulanglah kemampuan. Sebab tu kalau kita tengok pembahasan masalah solat 8 ke 20, antara komen yang cantik daripada Ibn Taymiyah rahimahullah, kata beliau, dia kata tidak ada masalah solat 8 ataupun 20. Kerana 20 itu lebih meringankan. Jadi dia letak solat 20 rakaat tu kerana nak meringankan makmum. Yang kita faham solat 20 rakaat tu membebankan makmum. Terbalik. Kita rasa dengar masjid buat berapa rakaat? 20. Ush, tu dia 20. Padahal ulama salaf dia dengar 20 dengan 8. Dengar 8. Oh, bagus. Dengar 20. Tak apalah, boleh tahan. Mereka rasa ringan buat 20. Saya sendiri pun dulu duk buat juga 8. Panjang. 8 bukan panjang mana pun. Sujud lebih sikit je. Bengkak kaki. Kaki bengkak. Badan berat. Akhirnya terpaksa tambah rakaat lah. Tahun ni kita buat lebih rakaat. Sebab badan dah tak mampu dah untuk buat satu rakaat baca dengan panjang. Itu ulama salaf. Jadi mereka memang faham, mereka memanjangkan bacaan dalam solat. Bukannya memendekkan rakaat dan bacaan pun pendek. Erti kata lain, kalau ikut apa yang difahami oleh salaf, mereka generasi yang terbaik dalam kalangan umat Islam, mereka berpandangan solat malam jika 8 maka berdirinya lebih panjang, lebih lama daripada solat 20. Kita jangan kata buat 8, 20 buat satu juzuk 10 helai pun ketak lutut, ketak semua dah. Tapi sebenarnya bagus. Kalau kita boleh istiqamah sembahyang 8 rakaat satu juzuk ataupun 20 rakaat satu juzuk ni, dia bakal lemak, badan lebih sihat, lebih kuat untuk dan lebih bertenaga.
Baik, itu masalah sunnah bilangan rakaat malam. Jadi mereka faham bacaan yang panjang. Maka timbullah pula isu perbahasan para ulama tentang apakah bacaan minimum bagi solat malam. Secara generalnya, tidak ada penentuan kadar tertentu untuk baca solat malam bau panjang. Tak kisah, terpulang Allah sebut dalam Al-Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran, maka bacalah apa yang kamu rasa mudah daripada ayat-ayat Al-Quran. Kerana itu juga sebelum ini kita pernah sebut masalah hukum membaca Al-Quran ketika solat, yang mana mazhab Hanafi dikata memang sangat-sangat makruh. Jumhur pun ulama lain kata makruh. Antara sebab dia kata makruh kerana menghilangkan khusyuk dalam solat. Kerana bila kita solat kita nak feeling. Kita nak feeling ni, kalau kita push mata kita tengok baca tu memang akan mengurangkan khusyuk. Jadi adapun jika dia menghafal, biasanya dia akan solat lebih fokus, lebih khusyuk, dia akan nampak apa yang dia baca tu dan dia boleh menghayati dengan lebih baik berbeza dengan orang membaca secara tengok. Jadi mazhab Hanafi, mereka memandang orang baca Quran dalam keadaan melihat itu adalah makruh kerana menghilangkan khusyuk dalam solat. Tidak ada penentuan jumlah berapa yang patut kita rasa mudah untuk baca solat malam. Cuma timbul soalan yang mana paling afdal. Itu soalan yang timbulkan. Sebagai ulama berpandangan paling afdal ambil ulama salaf, iaitu qadra mi'atain. Satu malam paling kurang baca lebih kurang 200 ayat lebih, ataupun lebih kurang surah Al-Baqarah 24 helai, ataupun kasak kita kata 2 juzuk satu malam, kira sebulan dia akan khatam 2 kali Ramadan dalam solat. Dalam solat malam Ramadan tu setahun, sebulan tu dia khatam 2 kali Al-Quran. Ada yang kata 3 kali. Sebab Umar radhiyallahu anhu pernah panggil 3 orang, dia cek bacaan mereka berapa lama. Jadi bacaan sahabat imam yang paling laju baca ni, Umar suruh baca 30 ayat satu rakaat. 30 ayat satu rakaat, ketika kasak 28 rakaat, mereka baca 200 ayat 24 helai. Berarti kalau 30 ayat 240 bagi 30, lebih kurang 8 muka surat. 8 muka surat. Jadi 4 helai juga, kakak 4 helai satu rakaat. Yang kawan baca yang slow lagi, Umar suruh kurangkan lagi bacaannya. Yang lagi slow, Umar suruh baca hanya qadra 20 ayat. Baca satu rakaat takat 20 ayat. Berarti lebih kurang hak baca slow ni baca 2 helai. Kita hak baca slow ni baca 3 ayat sudahlah. Hak baca laju semuka cukup lah. Yang ni hak baca laju tu dia sampai kat 4 helai, 3-4 helai. Tapi yang baca slow maka sampai sehelai 2 helai baca satu rakaat. Jadi seperti mana yang Nabi sebut khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, maka menunjukkan yang terbaik itu adalah hadius salaf. Orang kata apa? Petunjuk daripada generasi salaf. Bila mereka sembahyang satu malam lebih kurang 200 ayat satu surah Al-Baqarah, maka itulah yang paling afdal. Ini bukan masalah boleh tak boleh, patut tak patut, masalah paling afdal. Boleh terpulanglah, tarawih tu kan cukup bagus dah. Ni kadang-kadang sampai ada yang tak sanggup jadi imam, sanggup tak tarawih kat rumah. Sekali lagi anak bini ikut, segan baca tak betul. Tu teruk sangatlah. Jadi kira baguslah boleh tarawih. Cuma kita kata nak bincang dari sudut fiqh ni, hak mana lebih afdal? 200 ayat ke lagu mana? Kata Al-Qadi dalam kitab Al-Mughni, dia kata zaman sekarang orang dah tidak mampu berdiri lama, solat lama macam zaman salaf. Iman mereka tidak seteguh iman salaf. Hati mereka tidak setenang hati generasi salaf. Maka paling kurang imam kena yahris, kena ada semangat untuk memperdengarkan Al-Quran semua sekali kepada makmum. Arti kata lain, dia kata minimum 1 kali Ramadan, 1 bulan Ramadan, imam mengkhatamkan satu Quran.
bacaan terpulang. Nak baca standard semuka tu rakaat ke, ataupun lebih ke, ataupun ada baca surah baca panjang, surah baca pendek. Macam sahabat kita orang Yaman dulu, sembahyang, ada rakaat dia baca sampai 5 helai puas hati. Satu surah Fussilat tu, satu surah Asy-Syura tu sekali baca. Ada setengah rakaat pula baca cuma sehelai. Ada setengah rakaat baca semuka je. Terpulang. Tapi yang penting kata Al-Qadhi, sebulan tu dia habis satu Quran supaya makmum dapat mendengar satu Quran semua sekali. Kerana orang awam ni tidak semua mampu untuk mengkhatamkan Al-Quran. Malahan kalau dia khatam sekalipun, berapa ramai yang bacaan tak betul. Salah baca dan sebagainya. Silap. Sekarang ni pula trend buat kelas tajwid online. Cuma yang kita heran tu yang buat kelas tajwid online tu semuanya bukanlah orang-orang yang kita kata majoritinya bukan pakar bidang. Jadi menyebabkan mereka dikritik oleh ulama-ulama tajwid yang lain. Berkata baca tak betul tapi ngajak dalam online. Itu tak apalah, wallahu alam. Tapi secara umumnya kita kata orang awam ramai yang tidak mampu mengkhatamkan Al-Quran. Satu, mungkin sebab kelemahan dia sendiri tak mau jadi kecil. Yang kedua, sebab memang walaupun dah khatam banyak kali pun Quran ni, baca Quran ni otak kena cerdik, kena cerdas. Kalau lambat sikit kadang-kadang salah baris, silap eja, silap sebut dan sebagainya. Jadi memang orang awam beban sikit nak khatam Quran. Kerana itu imam membaca satu Quran penuh pada bulan Ramadan dalam solat tarawih supaya orang awam semua dapat peluang untuk mengkhatamkan Al-Quran. Paling kurang sekali dalam Ramadan. Pandangan ketiga pula. Ini saya nukilkan pandangan bin Baz dan juga ulama-ulama lain. Iaitu timbul soalan antara hadis salaf, petunjuk daripada salaf, dan juga mura'ah ahwalil makmumin, mengambil berat tentang keadaan makmum. Manakah yang patut diutamakan? Sebab kita dengar hadis Nabi kata Nabi memendekkan solat dan sebagainya. Soalannya, pendek solat Nabi itu panjang mana? Pendek solat Nabi itu paling koman-koman Nabi baca wasama'i dzatil buruj. Kita imam baca wasama'i dzatil buruj pun tu dia panjang untuk imam ni baca. Waktu pendek apa? Kuliah kulhu pendek. Waktu pun kena kuliah tarik sikit, tarik bayati ke nahwan ke apa ke jihad ke, pun dah rasa panjang lah. Sedangkan sedangkan bacaan-bacaan tersebut orang kata apa? Nabi baca lebih panjang daripada itu. Nabi SAW pernah biasa standard Nabi baca satu rakaat tu lebih kurang sehelai setengah satu rakaat. Standard Nabi. Isyak lebih pendek kan. Yang kita jangan kata sehelai setengah. Semuka pun tu je panjang untuk imam. Ketak lutut ni kat belakang ni. Baik, jadi sembahyang malam ni kita kata dia open, terbuka, tak kisah. Berapa rakaat sekalipun boleh. Dan panjang mana pun sekalipun boleh. Cuma timbul soalan antara mengikut petunjuk salaf, petunjuk Nabi SAW pada qiyamul lail dengan meraihkan keadaan makmum. Mana yang kita nak utamakan? Bukankah ada hadis yang apa? Muaz bin Jabal kena tegak Nabi. Nabi kata inna minkum munaffirin. Sesungguhnya dari kalangan kamu ni ada orang yang membuatkan orang lain lari. Maksudnya baca banyak dan sembahyang. Jadi hadis tu zahirnya seolah-olah kita kena utamakan keadaan makmum berbanding dengan hadis salaf. Sebab dia bertemu antara dua maqasid, dua tujuan. Pertama adalah tulil qiyam, panjang berdiri, ataupun taksirul qiraah, membanyakkan bacaan Quran, dengan taksirul jamaah, meramaikan ahli jamaah masjid. Mana lebih afdal? Ini ada bertemuan kat sini. Jadi jumhur ulama memandang taksirul jamaah lebih perlu diutamakan berbanding tatwilul qiraah. Meramaikan jamaah masjid lebih diutamakan berbanding memanjangkan bacaan dalam solat. Ini pandangan jumhur ulama. Ada juga berpandangan seperti mana disebutkan juga bin Baz yang kata bagaimana keadaan imam, yang imam ni dia kalau tak baca tu juzuk tu malam terah tu rasa rugi, rasa sayang. Sedangkan makmum tak mampu. Adakah patut dia ikut diri dia ke ataupun dia ikut keadaan makmum? Maka jawab Syekh bin Baz, itu tak apa, itu masalah dia.
Tapi bila dia jadi imam, dia tak boleh buat hal dia sendiri, dia mesti meraihkan makmum. Kena raihkan makmum, maka dia kena memendekkan bacaan dalam solat sesuai keadaan makmum. Kalau buat 20 pun tak ada orang kat masjid, buat apa? Satu tanda kita kata orang dulu iman kuat lah. Boleh semain 20 tu masjid penuh lagi. Lepas 20 tu buat muri apa semua, ramai meriah. Lah ni geng 20 pun pakat buat 8 habis ya. Tak ada siapa buat 20 lah. Jadi dah keadaan makmum zaman sekarang, orang iman dia lemah, tak kuat, tak mampu buat sembahyang 20 rakaat. Kalau buat pun tak khusyuk, berlengah dan sebagainya. Ataupun ashabul ashqal, ashabul mihan, orang yang bekerja. Jadi bekerja ni malam nak kena rehat awal apa semua. Jadi banyak faktor-faktor yang imam perlu ambil berat, maka dia kena mengutamakan maslahat makmum. Ada sebahagian pula berpandangan, dia kata sebenarnya kata Al-Qadhi tadi, imam boleh buat yang dikatakan mesti meraati ahwal makmum adalah jika solat fardu. Adapun solat sunat optional, terpulang kat dia. Dia nak main sembahyang jemaah ke tidak, itu terpulang. Buat kat rumah pun tak ada masalah. Tak mesti kena datang ke masjid ataupun tak mesti solat berdiri. Boleh saja dia solat duduk. Cuma orang kita ni main setting, malu nak solat duduk. Sebenarnya solat duduk jauh lebih baik daripada dia meninggalkan imam. Kalau dia tinggal imam 9.20, 9.8. Lepas 8 dia baru keluar masjid. Dia terlepas daripada satu fadilat yang cukup besar yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sallama al imam hatta yansarif. Siapa salat bersama imam sehingga imam bangun, maka ditulis sebagainya pahala menghidupkan satu malam. Jadi kalau dia keluar awal rugi, terlepaslah pahala tersebut. Sayang, lebih baik dia solat duduk bersama imam. Itu yang kedua. Dikata yang dikatakan perlu mura'ah ahwalil makmumin, ambil berat keadaan makmum adalah jika solat fardu. Solat sunat tak perlu. Kerana buktinya seperti mana hadis tentang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia pernah pergi bermalam di rumah Nabi. Nabi ada banyak isteri. Salah seorang isteri Nabi tu namanya Maimunah. Maimunah ni mak menakan Ibnu Abbas belah mak dia. Jadi bila mai turn Maimunah, Ibnu Abbas pun minta izin Nabi nak tumpang tidur sekali. Budak-budak lagi tak apalah. Ni budak-budak tak erti apa lagi. Yang dia tahu nak mengaji. Maka bila dia bangun dia ikut Nabi, Nabi SAW sembahyang satu rakaat, dia baca sampai satu surah Baqarah, satu rakaat. Bukan satu malam, satu rakaat. Dan kenapa Nabi memanjangkan bacaan walaupun Ibnu Abbas ada kat belakang, Nabi sedang ada kat tepi Nabi, kerana menunjukkan bahawasanya salat sunat ni optional, terpulang keadaan. Mampu ikut imam, ikut. Tak mampu, sudah. Tapi kena kejar fadilat memanjangkan qiyam, berdiri, solat, bacaan dalam solat qiyam Ramadan. Baik. Itu pandangan-pandangan para ulama tentang masalah ni. Mana nak perlu ikut. Tapi saya peribadi, kita kata seperti mana yang dah dikeluarkan juga oleh kata Irsyad Fatwa Pardeh dan sebagainya. Imam ni paling afdal dia ambil berat hal keadaan makmum. Mera'ah ahwalil makmumin. Jadi kalau dia nak buat lebih, maka dia buatlah pada waktu yang lain. Seperti mana dulu Masjid Alwi, mereka sembahyang sampai pukul 10, buat 8 biasa. Ataupun 11. Kemudian ada satu grup lain datang lewat sikit pukul 12, mereka solat. Mereka solat lebih lama daripada grup yang pertama. Di Seri Petaling pun ada geng-geng ni. Geng yang buat 1 juzuk satu malam, geng 3 juzuk satu malam, geng 5 juzuk satu malam. Sampai ada geng buat 10 juzuk satu malam. Jadi tak ada masalah. Benda ni benda terbuka, tapi imam mesti melihat keadaan makmum. Dia rasa nak buat lebih, maka dia buatlah sendiri. Ataupun buat jemaah lain selain daripada waktu tarawih yang orang duduk solat lepas isyak. Sebab memang waktu ni waktu untuk orang geng kerja, orang yang kata sibuk solat. Dan mereka ni kalau solat sampai pukul 11 malam memang agak membebankan. Walaupun kalau orang kata, Allah Akbar Ustaz, itu semua iman lemah tu. Kalau iman kuat tak ada masalah lah. 9 ke 11 ke 12 kan. Hak ni satu masalah.
Kita tak boleh letak orang macam kita. Orang iman dia tara tu mungkin iman dia lebih tang lain. Banyak bagi bantuan, banyak tolong orang. Yang kita solat kuat tapi bab tolong orang kurang sikit. Itu masing-masing. Allah sebut dalam Al-Quran. Rafa'na fawqahum wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat. Kami angkat derajat kamu sebahagiannya atas sebahagian yang lain. Masing-masing Allah berkelebihan, tak sama. Jadi itu untuk kita kata panduan dalam solat qiyam. Tapi tetap kita kena sedar, kita kena faham, terutamanya mereka yang orang kata apa, nak ikut manhaj salafus salih. Ya, kena ingat, salaf mereka sembahyang satu malam 2 juzuk. Koman-koman 2 juzuk satu malam. Kalau tak mampu 2 juzuk semalam, koman-koman kalau kita semangat nak ikut manhaj salaf, kita kena pulun buat juga bagi dapat 1 juzuk satu malam. Kalau tak rasa nak ikut, maka lebih baik kita jangan, orang kata apa, kita kata jangan semangat sangat. Jangan semangat kita salah. Sedangkan banyak apa yang ulama salaf buat, kita tak ikut ataupun tak ada semangat pun untuk mengikut benda tersebut. Baik, itu masalah panjangnya qiyam Ramadan. Panjangnya solat malam di bulan Ramadan. Bagaimana pula tentang afdal jamaah ke tidak? Ini pun masyhur juga khilaf. Jumhur ulama berpandangan afdal solat malam Ramadan dilakukan secara berjamaah kerana ada beberapa dalil. Dalil yang pertama adalah hadis sahih Bukhari Muslim. Nabi SAW solat malam bersama sahabat. Kemudian Nabi thumma tarakaha. Nabi tinggal kerana takut diwajibkan. Bukan kerana afdal solat buat sendiri, tapi kerana takut diwajibkan. Orang rasa benda tu wajib. Itu jumhur ulama kata afdal buat secara berjamaah untuk bulan Ramadan. Adapun bulan-bulan lain afdal buat sendiri di rumah. Yang kedua pula adalah Nabi Maghrib Baihaqi, Nabi SAW nampak di masjid ada satu grup manusia ni, mereka sembahyang malam Ramadan berimamkan Ubay. Dan apa kata Nabi bila melihat mereka salat malam berimamkan Ubay? Kata Nabi, qad ahsanu, sesungguhnya mereka telah berbuat baik. Itu takrir daripada Nabi SAW. Salat berjamaah untuk malam Ramadan, salat malam Ramadan adalah benda yang bukan saja orang kata dibolehkan, malahan disyariatkan. Malahan Imam Syafi'i rahimahullah menjadikan salat tarawih termasuk dalam bab syiar. Jadi siapa yang meninggalkan terus solat tarawih berjamaah sampai kawasan tersebut tak ada orang buat solat tarawih jamaah di masjid, maka mereka boleh ditangkap oleh pemerintah untuk dihukum kerana meninggalkan syiar solat tarawih. Bab syiar ni sama juga dengan macam isu solat Jumaat. Syiar solat Jumaat. Itu boleh tengok video Mufti ada komen tadi, temu ramah dengan isteri awani. Masalah solat Jumaat diperlih, pasal apa buat 12 orang, pasal apa buat juga dan sebagainya. Beliau jawab dalam video tersebut. Baik. Itu yang pertama. Pada yang kedua pula, dia kata lebih afdal buat sendiri. Di mana hadis umum tentang masalah qiyamul lail disunnahkan untuk dilakukan secara bersendirian di rumah, bukannya secara berjamaah di masjid. Adapun buat jemaah di masjid tu, kita kata itu adalah untuk orang awam. Yang mana orang awam ni kalau tak main masjid, memang pakai tak sembahyang, maka mereka bila datang ke masjid, sekurang-kurangnya mereka semangat untuk sembahyang tarawih, qiyam Ramadan sampai habis, sampai pukul 10 malam. Tak percaya, cuba tengok tuan-tuan perempuan yang di rumah tu, malam ni sembahyang tarawih habis pukul apa? Kalau di masjid masih ada pukul 10 dah. Kalau di rumah pukul apa habis? Selat Abdam pukul 9 habis apa? Habis azan, terus sembahyang isyak, sembahyang tarawih, dah pukul 9 suku habis, selesai. Jadi memang untuk orang awam, nasyat mereka, kesegaran mereka, semangat mereka lebih jika dilakukan secara berjamaah. Adapun orang yang tidak demikian, maksudnya bagi dia sama je sembahyang sendirian atau sembahyang jemaah di masjid, maka lebih afdal dia sembahyang sendirian. Di mana sunnah salat qiyam
solat qiyam bersendirian di malam-malam yang lain selain bulan Ramadan. Baik. Di mana hadis yang disebutkan dalam Bukhari Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa as-salah al-maktubah. Sebaik-baik, afdal salat seorang lelaki itu adalah di rumahnya kecuali salat fardu. Begitu juga hadis dari Abu Ya'la, kata Nabi SAW, salatul rajuli tatawu'an haitsu la yarahu an-nas ta'dilu salatahu ala a'idin nas 25. Solat seorang lelaki secara sukarela, sunat, yang mana orang tak nampak, sama dengan pahala solat dia di hadapan orang lain sebanyak 25 kali ganda. Hadis ni umum. Tapi kalau kita ikut tarjih esok fiqh, kita kata hadis umum, bila bertemu dengan hadis khusus, kita pakai hadis khusus. Hadis yang Nabi solat berjamaah di masjid pada malam Ramadan, dan juga hadis Nabi kata kepada kumpulan yang berimamkan Ubay ini, qad ahsanu, jelas mengkhususkan hadis umum solat malam ataupun solat sunat secara umumnya. Pandangan ketiga pula, ini dinisbahkan Allah Subhanahu seorang ulama dan kita Syafi'i pun ada nukilkan, dia kata tengok nasyat dia kat mana. Nasyat ni maksudnya kesegarannya. Kalau dia sembahyang di masjid, dia boleh sembahyang lebih lama, maka afdal di masjid berjamaah. Kalau dia sembahyang di bersendirian, dia boleh sembahyang lebih lama, maka afdal dia sembahyang bersendirian. Dan itulah yang dipegang oleh mazhab Maliki. Sebab tu kalau siapa yang biasa pergi Madinah bulan puasa tu, kalau perasan tengok ada orang yang lepas azan ni, lepas Isyak terus keluar masjid. Tapi tengok samalah, jenis game jambar nampak ibadah tu, berarti dia sembahyang di rumah lebih lama daripada solat dia di masjid. Kalau geng-geng pakai senuak jin apa semua tu, wallahu alam lah. Balik tidur ke lena ke apa tak tahu. Tapi secara generalnya kita kata orang yang mampu solat sendirian lebih lama, maka lebih afdal dia solat sendirian berbanding solat berjamaah di masjid. Wallahu alam, benda ni benda yang khilaf. Orang kata apa, tepuk dada tanya iman lah. Dalam konteks sekarang ni, contohnya kita di rumah, kita nak sembahyang tarawih berjamaah ke sendiri? Mana lebih afdal? Agak-agak. Tentulah kita kata afdal berjamaah. Sebab apa? Kalau kita buat sendiri, anak-anak kita pakai tak sembahyang lagu tu, bini kita, anak kita pakai tak sembahyang. Tapi kalau kita buat berjamaah, at least mereka akan solat bersama kita, dan lepas tu terpulanglah. Kita nak tambah lagi rakaat, tambah lagi bacaan, panjangkan bacaan dan sebagainya. Sekurang-kurangnya syiar tarawih tu hidup di rumah masing-masing dan tidak ditinggalkan begitu sahaja. Baik. Itu solat berkenaan solat qiyam Ramadan. Solat di malam hari pada bulan Ramadan. Kemudian seterusnya, amalan-amalan yang dilakukan pada malam Ramadan. Hukum menghatamkan bacaan Al-Quran dalam qiyam Ramadan. Yang ini dia masuk dalam mufradat Imam Ahmad. Maksudnya Imam Ahmad meriwayatkan secara tunggal bersendirian dalam masalah ni, tapi disokong oleh ramai ulama-ulama Saudi, hatta Syekh bin Baz sekalipun menyokong perbuatan ni, iaitu kata Ibn Baz, bila mana kita tahu benda ni salaf buat, berarti benda tu benda yang baik lah. Sebab tidak ada generasi yang lebih mengejar kebaikan melainkan generasi salaf. Jadi benda ni timbul, iaitu kata Imam Ahmad rahimahullah, dan kata anak dia Hanbal, dia nampak ayah dia suatu hari ketika lepas habis khatam Qul a'udzu birabbin nas, dia angkat tangan terus berdoa, kemudian rukuk. Dan sebenarnya hadis masalah bacaan doa sebelum rukuk ni ada banyak riwayat jugalah, sama ada riwayat bil makna ataupun riwayat dengan bil qaul, dengan perkataan Nabi SAW, ataupun perbuatan para sahabat dan para tabi'in. Jadi Imam Ahmad dia kata, aku nampak benda tu dilakukan oleh Sufyan dan juga penduduk Mekah. Jadi benda tu benda yang ulama salaf buat. Khatamkan bacaan Quran dalam salat malam dan kemudian baca doa khatam, kemudian meneruskan bacaan.
Adapun sebahagian orang dia khatam Quran, lepas tu pi ke Fatihah balik, lepas tu pi Alif Lam Mim, ayat kursi, Amanar Rasul kat belakang tu. Hal tu wallah alam ada riwayat dhaif, iaitu siapa yang khatam Quran kemudian membaca surah Al-Fatihah. Itu ada riwayat dia, tapi dhaif. Orang kata apa, kalau di luar sembahyang bolehlah nak buat. Tapi lebih afdal kita ikut seperti mana yang hadis yang sahih. Lepas habis kul minal jinnati wan nas, baca doa khatam. Kemudian rakaat seterusnya barulah kita teruskan bacaan Alif Lam Mim. Dan amalan mengkhatamkan bacaan Al-Quran dalam solat ni adalah amalan para salafus salih dan ulama-ulama yang terdahulu. Kalau orang kata, mana dalil khatamkan bacaan Al-Quran dalam solat? Bukankah Nabi kata terpulang nak baca apa sekalipun? Memang Nabi SAW baca pertama sekali, Nabi waktu Nabi duduk qiyamul lail, kuat berqiyamul lail tu, Quran turun tak habis lagi. Jadi Nabi baca yang mana yang Nabi rasa mudah ataupun yang mana Nabi rasa perlu baca. Sama juga kita qiyamul lail, baca je, tak perlu pilih-pilih surah. Tapi bila mana lepas Quran tu telah sempurna diturunkan beberapa belas hari sebelum Nabi SAW wafat, maka benda ini dah jadi satu amalan para sahabat untuk membaca Quran secara berterusan. Habis khatam, ulang balik. Habis khatam, ulang balik. Dalam semua keadaan. Bukan sahaja dalam solat, termasuk juga ketika baca biasa. Jadi tak timbul isu mana dalil kata sunnah baca Quran bersama-sama dalam salat qiyamul lail. Dia sebenarnya bukan sunnah mengkhatamkan Quran dalam qiyamul lail, tapi sunnah membaca Quran secara berterusan. Habis ulang balik, habis ulang balik. Jadi ada sunnahnya, asalkan kita tidak mengkhususkan, kita kata seolah-olah solat khatam Quran pada solat qiyam ni ada satu fadilat khusus. Tak ada. Dia termasuk fadilat umum mengkhatamkan bacaan Al-Quran. Dan benda tu kita kata ulama salaf beramal dengannya. Seperti mana kita tengok dalam kitab Fadail Al-Quran oleh Al-Firyabi. Kata beliau, ulama salaf ni, seperti mana kata Allah Samad Atabah, bila mana ada khatam Al-Quran, maka Mujahid akan panggil dia, ajak duduk sekali. Kerana mereka memang sentiasa memberi semangat menghadiri majlis khatam, tengok orang yang khatam Quran, memberi semangat untuk kita mengkhatamkan Al-Quran. Macam kita pergi mak tahfiz lah contohnya. Pergi mak tahfiz, budak-budak baca Quran, sengguk. Kita dengar pun kita macam semangat nak hafal Quran. Padahal bila kita hafal Quran sendiri tu, dia teruknya hafal Quran. Akhirnya kami kecundang. Tapi bila kita pergi tempat budak-budak tahfiz, kita semangat. Rasa semangat untuk hafal Al-Quran. Begitulah juga dengan generasi salaf. Mereka menghidupkan budaya khatam Quran. Habis baca, khatam. Habis khatam, ulang balik. Habis khatam, ulang balik. Dia dah jadi satu budaya. Dan diceritakan juga kepada saya, guru-guru Quran dulu yang tahun 70-an, 80-an di Jakim, mereka ni daripada perjalanan rumah nak ke pejabat Jakim tu, di KL tu, dulu di KL lah, mereka baca Quran. Sehingga ada sebagian mereka boleh baca sampai 19 juzuk sehari. On the way dari rumah nak pergi ke pejabat tu, baca Quran, baca. Pergi, baca. Balik, baca. Ada yang dapat baca sampai 19 juzuk sehari. Dan itu juga budaya di tanah Arab, yang mana syekh-syekh mereka, orang-orang budak-budak yang beragama, mereka memang sentiasa baca Quran dalam bas, dalam kenderaan, sehingga mereka mengkhatamkan Al-Quran. Jadi sunnah membaca Al-Quran itu, mengkhatamkan Al-Quran itu bukan sahaja terpakai dalam keadaan kita biasa ni, termasuk juga dalam keadaan kita sedang solat. Cuma mungkin kita kata masalah baca doa khatam dalam solat ni ada pertikaian sebab diriwayatkan secara tunggal oleh Imam Ahmad. Itu terpulang tak apa. Tapi di Mekah Madinah mereka menggunakan pandangan tersebut. Mereka pakai pandangan Imam Ahmad dalam masalah ni. Jadi masalah solat di rumah tadi, kesimpulannya kita kata bagaimana dengan qiyam Ramadan di rumah? Mandangkan pada hari ini kita masih lagi dalam tempoh PKP sehingga tamat raya, sehingga habis raya, sampai beraya kita PKP, maka hukumnya kembali kepada asal, iaitu pandangan jumhur ulama sunnah mendirikan
qiyam Ramadan secara berjamaah di rumah bersama anak isteri. Begitu juga dengan hadis yang menyokong, antaranya Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Nabi SAW bila mana 10 malam terakhir syadda mi'zarah wa ayqadha ahlah. Nabi ikat kain dan Nabi membangunkan ahli keluarga ya. Dan kemudian nak baca panjang ke pendek? Dekat rumah nak baca panjang ke pendek? Macam kita sebut tadi, kalau untuk solat tarawih lepas isyak tu, kita buat pendek lah. Raikan anak-anak. Kemudian kita sambung pula buat sendirian, kita baca lebih panjang. Sama juga dengan qiyamul lail pukul 3 pagi, kita bangun untuk beriktikaf, untuk memohon keampunan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sembahyang pada pukul 3 pagi dengan bacaan panjang. Boleh ajak anak-anak, tapi tak perlu dipaksa untuk mereka. Cukup kita bangunkan mereka dan masing-masing berzikir ke dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan semangat untuk kita mendirikan, menghidupkan malam-malam Ramadan, walaupun kita tak dapat buat di masjid, walaupun kita tak dapat iktikaf di masjid, tapi pahala yang dicatatkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sama dengan pahala kita beriktikaf di masjid pada 10 malam terakhir. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.